Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Rusniza bagi mempelajari pendidikan kesenian tahun 4, topik diorama. Di akhir pembelajaran nanti, Cikgu harapkan kamu dapat mengenal pasti dan membanding beza karya dalam bidang membentuk dan membuat binaan diorama, mengaplikasikan bahasa seni visual pada karya diorama, mengetahui maksud diorama, mengenal pasti media yang sesuai bagi menghasilkan diorama dan menghasilkan diorama yang menarik mengikut kreativiti. Di antara yang kita akan pelajari nanti di dalam topik ini ialah maksud diorama, sejarah diorama, media, teknik dan aktiviti menghasilkan diorama, contoh diorama mengikut tema dan di akhir nanti kita akan menghasilkan diorama. Maksud diorama ialah binaan objek miniatur 3 dimensi ataupun dipanggil 3D. 3D ni dimensi ya, untuk menggambarkan sesuatu tema dan situasi yang sebenar. Kita juga pernah dengar kan dua dimensi. Dua dimensi tu seperti gambar, poster dan kad imbas. Jadi kalau macam kita lihat dekat belakang ni, ini mungkin dalam keadaan dua dimensi. Tapi kalau kita buat gambaran di hadapan, ini adalah 3 dimensi. Jadi 3 dimensi tu lebih sesuai kerana kita boleh rasai, sentuh atau lihat seperti situasi objek sebenar. Kalau yang bentuk 2D tu pula seperti gambar, poster dan kad imbas. Jadi bentuk 2D ni hanya boleh lihat sahaja. Dan diorama ni bila kita hasilkannya, kita boleh hasilkan dalam pelbagai bentuk, saiz dan tahap ketelitian. Diorama sebenarnya perkataannya berasal dari Perancis pada tahun 1823 dan perkataan diorama bermaksud melalui pandangan. Pada tahun 1907, muzium di Romania adalah yang pertama menggunakan diorama dalam suasana muzium. Kebanyakan diorama yang dihasilkan pada masa kini adalah diorama moden dan diorama moden biasanya bersaiz kecil dan menggunakan model skala dan landscape untuk mewujudkan sejarah ataupun fiksyen. Diorama di muzium pula selalunya bersaiz besar dan digunakan untuk menerangkan sejarah, sesuatu peristiwa dan sebagainya. Dan diorama di muzium akan ada penerangan kepada pelawat tentang habitat ataupun cara kehidupan bagi objek tersebut seperti cara kehidupan haiwan. Bagi penghasilan latar belakang diorama, kita boleh menggunakan pelbagai media dan teknik yang boleh digunakan bagi menghasilkan latar belakang dan ia juga bergantung kepada tema dan situasi yang kita pilih. Bagi menghasilkan diorama, media dan teknik adalah penting. Antara media yang kita boleh gunakan adalah seperti kotak, botol dan beg. Dan teknik, bila kita menggunakan media kotak, kita boleh gunakan teknik catan dengan bertemakan atas situasi bandar. Botol, kita boleh gunakan teknik montaj. Montaj tu teknik yang mana kita lukis ataupun kita cetak sesuatu gambar, kita gunting dan kita tampal. Jadi menggunakan tema taman bunga dan beg kita boleh gunakan teknik gunting dan tampal mengikut tema atau situasi hidupan liar. Jadi dalam menghasilkan diorama ini,
kita boleh gabungkan teknik 2D. 2D tu tadi kita mungkin boleh ambil gambar, warna dan tampal latarnya. Dan teknik 3D ataupun 3D atau 3 dimensi pula ialah kita timbulkan, contoh kalau awan, kita boleh gunakan kapas dan tampal awan tersebut. Jadi dia ada teknik 2D dan teknik 3D. Masa kita menghasilkan objek-objek untuk diletakkan di dalam diorama tersebut, kita boleh dapatkan sumber idea daripada haiwan, dan nak menghasilkan haiwan tersebut, kita boleh gunakan antara medianya adalah modeling clay ataupun tanah liat bagi membentuk ketam yang kita lihat seperti ketam sebenar. Sumber idea yang seterusnya adalah kenderaan, dan kita nak hasilkan kenderaan ni kita boleh gunakan media cardboard gulungan tisu. Jadi kita boleh hasilkan bagi membentuk satu kenderaan seperti kenderaan sebenar. Media yang seterusnya kita boleh gunakan kain felt untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dengan menggunakan teknik assemblage. Seterusnya, media kita menggunakan kertas warna bagi idea membuat serangga dengan melakukan aktiviti membuat origami. Baik, sekarang kita nak lihat pula contoh diorama mengikut tema. Perkara penting dalam penghasilan diorama ialah memilih tema atau situasi yang sesuai. Untuk kita membuat latar belakang, membina objek daripada pelbagai media dan merancang komposisi reka letak yang sesuai. Berikut adalah antara tema yang kita boleh hasilkan diorama seperti hidupan dalam laut, tema bilik tidur, akuarium, tema ruang dobi, ruang rumah, kampung halaman, ibu kota dan tepi pantai. Aktiviti yang kita akan hasilkan hari ini bagi membina diorama bertemakan Kota Ceria. Kamu boleh rujuk buku teks muka surat 88 dan 89 untuk melihat contoh diorama Kota Ceria yang dihasilkan. Dan latar belakang diorama bolehlah menggunakan pelbagai media seperti kotak, kertas cardboard yang keras ataupun sebaranglah bahan media yang ada di rumah kamu. Dan objek diorama itu bolehlah menggunakan antara objek-objek yang kita boleh letak di dalam Kota Ceria tersebut, ya. Kita boleh gunakan barang mainan yang sesuai, bentukkan dengan tanah liat ataupun kita lukis, gunting objek tersebut ataupun lakukan lipatan origami ataupun apa sahaja yang sesuai berdasarkan tema Kota Ceria tersebut. Gamkan atau lekatkan objek, dan kalau ada benda yang untuk kita gantung, kita boleh lekatkan dengan benang objek-objek tersebut. Jadi di sini kamu boleh lihatlah langkah demi langkah di dalam buku teks di muka surat 88 dan 89 daripada lakaran, kumpulkan objek dan susun, kemudian langkah yang seterusnya sehinggalah terhasilnya diorama. Baik, ini antara contoh diorama Kota Ceria.
dengan menggunakan berbagai media untuk menghasilkan kota ceria. Jadi cikgu percaya kamu ada berbagai idea dan pelbagai media, bahan dan objek bagi menghasilkan diorama mengikut kreativiti kamu. Sekian sahaja tentang topik diorama. Sila jawab soalan kuis dan hasilkan diorama kota ceria mengikut kreativiti kamu, dan kamu boleh rujuk buku teks kesenian tahun 4 di muka surat 84 sehingga 89. Sekian, terima kasih.